Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan, insya-Allah sudah tinggal lebih kurang 2 minggu sahaja lagi untuk kita melangkah masuk dengan izin Allah ke dalam bulan yang penuh dengan keberkatan dan keampunan. Dalam kesempatan pada kali ini, oleh kerana ini merupakan pertemuan kita yang terakhir di dalam siri-siri kuliah berhubung dengan zikir nabawi dibaca dan diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ingin mengajak dan membawa bersama-sama tuan-tuan untuk kita melihat sedikit ruang dan peluang yang diberikan oleh Allah di dalam bulan Ramadan khususnya, walaupun pada bulan-bulan yang lain juga ada, tetapi agak berat, jarang kita mengambil peluang yang ditawarkan oleh Allah pada bulan-bulan yang lain. Apakah peluang tersebut atau ruang yang ditawarkan oleh Allah kepada kita? Dan Allah menyebut ini merupakan di antara sifat ahlul jannah, penghuni syurga. Salah satu daripada sifat ahli syurga itu sifat orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Allah menyatakan mereka ini pada waktu bersahur, bersuhur, pada waktu mereka bangkit ataupun pada waktu sahur itu 1/3 akhir malam, mereka banyak beristighfar. Sebab itu saya sebut di awal tadi, waktu kita suhur atau sahur ini dia memang ada pada setiap malam. Sebab itu kita bangkit atau kita bangun, umpamanya kita puasa sunat. Ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang puasa sunat, kita bangkit di tengah malam untuk bersuhur. Suhur atau sahur ini waktunya di hujung malam. Di kalangan para ulama dikata 1/3 akhir, dan sunnah kita lewatkan. Waktu itu sangat terbaik untuk kita beristighfar. Jadi sebab itu saya ambil kesempatan ini, peluang ini, untuk mengingatkan diri saya, mengingatkan diri tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita bangun nanti, kita bangkit khususnya di dalam bulan Ramadan, tidak semata-mata makan dan minum.
Waktu itu sangat mustajab. Dan Allah mensifatkan di kalangan orang-orang yang bertakwa itu mereka istighfar. Mereka banyak beristighfar ketika sahur. Suhur. Sahur tu makanan. Suhur, perbuatan kita bangkit untuk makan itu kita sebut suhur. Kalau ikut term bahasa Arabnya, suhur itu perbuatan. Sahur tu makanan yang kita makan tu. Sebab itu kita sebut wudu. Kita tak sebut wudu. Wudu tu air wudu. Wudu perbuatan kita ambil wudu tu. Jadi tuan-tuan, malam ini saya mengingatkan sekali lagi, esok apabila kita bangkit untuk bersuhur, untuk kita bangkit bangun makan sahur, kita penuhi waktu itu dengan istighfar. Amat malanglah, rugi kalau seseorang itu bangkit pasal bulan lain payah nak bangkit, berat kita nak bangkit, sukar. Tetapi bila masuk Ramadan, ada suatu dorongan, suatu gerakan untuk kita bangkit. Allah mudahkan kita bangkit. Jadi bila kita bangkit itu, jangan semata-mata ini suatu kesalahan, ini suatu kerugian apabila semata-mata kita bangkit untuk makan. Lebih malangnya, lebih buruk kalau boleh kita sebut perkataan itu, apa dia? Dia bangkit, dia makan, lepas tu dia tidur balik. Bila tidur balik faham lah, tak sembahyang lah subuh. Jaga ke apa? Harus Sebab itu orang beriman ni rutinitas dia. Kita kena, ini disiplin orang Islam. Kita kalau boleh, kalau kita tak pergi masjid sekalipun, kita bangkit salat subuh berjamaah. Walaupun tidak ada nas, tak ada dalil yang sahih larangan tidur selepas subuh. Kesemua riwayat-riwayat yang kata tak bagus tidur lepas subuh mewarisi kebodohan, mewarisi kepapaan. Apa sahaja hadis-hadis berkaitan dengan tidur lepas subuh, tak ada satu pun yang sahih. Tapi adakah bermaksud bila kita kata tak ada satu hadis sahih kata tak boleh tidur lepas subuh, itu bermakna kita suruh tidur? Tak. Dia kita mesti faham tidur. Dah tak ada hadis sahih, aku tidur lah. Kan? Umpamanya tak ada satu hadis yang sahih, yang kuat berhubung dengan doa berbuka puasa. Tak ada. Hatta Allahumma laka sumtu itu pun tidak sahih. Dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabata ajr insya-Allah juga sebenarnya kalau nak dinilai ia juga tidak kuat. Bahkan para ulama kata doa-doa yang berhubung dengan buka puasa ni dia duduk dalam satu bab lah, tak ada yang sahih. Tapi adakah bermaksud, kita kena faham, bila kita kata tidak ada hadis sahih dalam bab itu, apakah bermakna kita tak boleh doa masa kita buka puasa, atau kita tak boleh baca doa tu? Tak kena juga. Sebab Nabi SAW sebut di antara waktu yang mustajab doa ketika
hendak berbuka puasa. Dan doa adalah benda yang luas. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan doa, tuan-tuan karang ke diri doa tu. Doa ni selagi mana maksudnya betul, maknanya baik, tidak bercanggah dengan usul, maksudnya tak pelik-pelik lah, tak minta benda haram, tak minta benda berdosa, tak minta benda-benda yang khurafat, maka doa itu boleh dibaca. Walaupun doa itu tidak dikod, dipetik daripada Al-Quran dan hadis. Doa ni dia luas, makna dia bagus, betul, tidak ada benda-benda yang salah, bercanggah, boleh baca. Walaupun tidak ada di dalam Quran dan tak ada dalam hadis. Itu doa. Satu orang dia nak bangkit, dia nak baca doa. Sebab benda ni kadang-kadang dia keliru. Doa Allahumma barik lana fima razaqtana tu memang tidak sahih. Tetapi untuk dibaca sebagai doa, boleh atau tidak? Boleh ya. Pertama kita kata tadi doa yang mana maknanya betul. Allahumma barik lana, berkatilah pada makanan ini, rezeki ini, dan selamatkan kami daripada api neraka. Tak ada yang salah. Sebab itu doa. Tuan-tuan sakit kaki, ya Allah, ya Tuhanku, ya Rahman, ya Rahim, kau sembuhkanlah sakit kaki aku. Bini tanya, adalah hadis ke bang? Tak ada. Tapi dia doa apa dia? Permintaan. Ini kadang-kadang orang kita dia keliru. Adapun larangan tidur lepas subuh tu tak ada lah. Kita nak cerita yang tu tadi kan? Okey. Cuma ada di sana hadis yang Nabi mendoakan keberkatan kepada waktu pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ini doa yang Nabi baca. Ya Allah, engkau berikanlah keberkatan. Keberkatan ni benda besar. Sebab itu dalam hidup manusia ni benda yang paling penting. Apabila berhubung dengan kehidupan dia, rezeki dia, anak-anak dia, umur dia, keluarga dia, benda yang paling besar berkatlah. Saya bagi contoh pada tuan-tuan. Kalau tak ada keberkatan, Allah cabut keberkatan daripada hidup kita. Habis Kita bila pergi orang kahwin, saya nak habaq betapa berkat tu sangat berhubung kait rapat dengan hidup manusia. Pertama, bila tuan-tuan pergi orang baru kahwin, orang baru menikah, boleh suami ni, boleh isteri ni menikah ni rezeki. Artinya orang yang tak ada laki, tak ada bini, dalam bab itu dia korang rezeki. Tuan-tuan dapat tak? Kalau lebih bini, lebih rezeki. Tapi nanti dulu. Saya selalu sebut, kadang-kadang Tuhan dia kurangkan rezeki di dalam bab itu, dia lebihkan rezeki dalam bab lain. Mungkin satu orang dia kurang rezeki dari sudut dia tak ada bini, rezeki dia kurang lah. Tapi kita jangan tengok dalam satu sudut tu. Jangan kita nilai manusia ni dalam satu bab tu saja. Allah bagi dekat dia mungkin umur yang panjang, mungkin rezeki duit yang banyak, mungkin ilmu yang manfaat,
mungkin kesihatan. Dapat? Jadi banyak. Cuma saya nak habangnya, bila kita boleh bini, rezekilah. Yang boleh laki pun rezeki. Nabi ajak apa benda kita pergi sebut dekat laki bini ni, hak baru kahwin ni. Apa ucapan doa yang kita pergi baca dekat depa ni? Kita baca apa? Tuan-tuan pergi orang menikah kan, depa kata saya menikah, tak kira lah menikah kali pertama ke, menikah kali kedua ke, kali ketiga ke, apa ke. Janji Nabi kata kita pergi nuri orang panggil menikah, kita jumpa orang baru menikah, kita baca apa? Barakallahu lakuma. Apa kita baca? Barakallah. Allah berkatlah. Mudah-mudahan Allah berkatlah hampa berdua. Nabi kaitkan permulaan perkahwinan itu dengan apa? Berkah. Sebab itu rumah tangga, kehidupan suami isteri, benda yang paling dia harapkan, bahkan itulah doa kali pertama, doa yang pertama yang orang sebut pada mereka, yang Nabi ajar, sebut barakallah. Semoga Allah berkatlah perkahwinan hampa, berkat hubungan hampa, berkat rezeki hampa, berkat apa, segala-galanya. Hampa hidup kanak cucu apa semua tu, nak boleh hidup sampai anak cucu tu nak kena apa? Nak kena ada apa? Nak kena ada berkah. Kau tidak lari malam. Okey. Lepas kita kahwin, kita boleh anak kalau Tuhan bagi rezeki kot tu. Tadi Tuhan bagi rezeki ada isteri. Mungkin tak ada anak. Mungkin ada orang anak ramai tapi tak ada bini. Macam mana tu? Macam-macam lah boleh cari kan. Nak angkat ke, nak menakan ke. Tapi apa kita baca pula? Apabila kita pergi tengok budak baru beranak. Tadi pak mak dia kahwin, barakallah. Lepas tu orang panggil kita, dia dapat anak. Kita baca apa? Kita baca apa? Sekali lagi kita baca berkat. Barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahib. Doa bila kita tengok atau kita dengar ada orang dapat baby, barakallahu laka fil mawhub. Allah memberkati engkau di atas apa yang dia mauhub, yang dia bagi, kurniakan. Kita doa berkat pada anak hak dia dapat tu. Wa syakartal wahid, dan kau terima kasihlah kepada Al-Wahhab yang bagi anak tu. Allah lah. Apa tuan-tuan yang saya nak sebut? Betapalah agama ni ajak kehidupan manusia, rezeki dia, hubungan suami isteri, anak-anak dia, kesihatan dia, segala kehidupan dia duduk pada berkat. Berkat. Okey. Jadi Nabi doa pagi ni berkat. Di kalangan ulama banyaklah yang syarah, kata siapa yang buat kerja diberkati, dimudahkan urusan dia, kerja dia jadi lagi apa, untung. Itu maksud dia. Dan dari sudut kehidupan kita pun memang kalau kita buat dari sudut awal pagi dia lain kan. Mangkit pukul 6, ada tak berasaan atau ada tak beza dengan mangkit pukul 12? Selalu yang kaya ni yang mangkit ke apa? Dia ni ustaz kaya. Cuba pergi tanya, apa amalan dia? Dia akan mangkit pukul 1 tengah hari. Yang mangkit pukul 1 ni yang miskin. Pasal tu wallahu alam. Ni bukan hadis, pengalaman. Kebanyakan orang yang kita pergi bagi bantuan,
Memang boleh nak pergi awal. Dia tu main lewat sikit awal. Dia tak habaq tapi kita tahu. Kita pergi rumah memang tak mangki. Dia tidur macam dia tu pemberi bantuan. Kita nak pergi bagi bantuan pergi awal, dia tak mangki lagi pukul 10. Lepas tu kita nak kata, awak lah Tuhan tak bagi kaya. Kita tuan-tuan kalau pi rumah orang miskin, tuan-tuan pi bagi bantuan, tuan-tuan akan kata satu benda lah. Padan hang miskin pun. Kita taklah marah dia, tapi kita kata padan lah Tuhan bagi hang miskin. Mangkit sayup tu nombor satu. Kita boleh tahu lah. Attitude. Nombor dua apa dia? Kebanyakan rumah yang kita pergi bagi bantuan kotor. Bukan masalah miskin. Miskin kalau rajin, bersih elok ni. Kotor. Pemalas. Dia tu ni bersifat tak simpan. Sakit anak macam camuk. Alasan. Ya tuan-tuan. Jadi sebab itu orang Islam, dia bangkit awal. Itu ciri-ciri orang Islam. Muslim, mukmin. Dia bangkit awal. Bangun awal. Bangkit sebelum subuh. Semayang subuh. Lepas tu dia buatlah kerja apa? Senaman ke, bangkit ke apa. Nampak? Kita ni kalau dari sudut tuan-tuan pergi tengok, mereka ni pasal takut mati. Kita ni pasal yang tak bangkit ni pasal tak takut mati. Kami tak heran mati ni. Allah ada. Kita tengok orang yang takut mati, dia bangkit awal. Saya tak mau sebut lah, sensitif. Kita naik motor pergi subuh, mereka bukan kata baru sampai, mereka dah start dah. Bangkit. Tai Chi. Dulu dia duduk Tai Chi. Kita tengok orang Cina-Cina pergi Tai Chi, bangkit awal. Mereka tu pasal tak ada subuh lah. Kalau ada subuh pasal elok. So bila kita bangkit esok, sama ada kita bangkit awal, ni orang perempuan ni. Dan saya nasihatkan pada tuan-tuan, kita nak bangkit esok, tengok Nabi ajak apa. Tak payahlah. Dia kata mana nak dan ustaz weh nak istighfar apa ni? Pasal apa? Ni nak masak. Astagfirullahalazim. Ni satu lagi budaya orang Melayu kita nak kena ubah. Dia makan sok lu, dia beridang, masya-Allah. Rugi habis masak lah. Nu nak tomeh nu lah nak masak. Makan pada patutlah. Roti sikit ke. Dia kata sekali kalau makan sikit dia cepat lapar. Tak payah duduk sembang lah. Kalau makan banyak tu tak ada mungkin lapar lah. Sebab tu dia nama sahur tu barakah. Nabi kata tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kamu kerana pada sahur itu ada barakah. Pasal apa barakah? Kita makan sikit. Tengok sok kita makan sikit tapi dia boleh tahan sampai tu. Tuhan ajak berkat tu. Kita makan sikit dah tapi dia punya tahan tu, dia kita boleh survive tu sampai buka puasa. Itu yang kita berkat tu. Kita mangkit tak payah fokus kita mangkit sok ni, fokus kita bangun sahur ni, kita kena ubah mindset ni. Ni saya nak bagi nasihat untuk saya juga. Kita ubah mindset kita. Kita lebihkan ibadah daripada makan. Kita solat bangkit, kalau bulan lain kita tak tahajud, bangkit bulan ni kita tahajud, kita baca Quran sikit, kita istighfar sikit apa semua kan. Ada lagi 5 minit, 6 minit, 10 minit lah. 10 minit kita ambil roti sikit, ambil buah kurma sikit, minum susu sikit, yang mana nak kena makan ubat sikit. Lepas tu kita siap-siap, kita bawa keluarga kita pergi subuh berjamaah. Ini kehidupan Ramadan. Tapi kalau Ramadan pun mangkit tiba satu macam ya, tidur balik lepas subuh, ini bukan Ramadan yang dimasuki dengan ibadah, tapi Ramadan adat tahunan yang berulang kali. Benda yang sama, tak ada perubahan. Lagi sakan bulan lain tak apa nak lalu. Dia kata bulan lain aku tak apa nak lalu, bulan puasa lalu, berkat semua bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukan bulan makan, bulan tahan makan. Nampak? Okey. So kita tengok dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal sebut dalam surah Az-Zariyat ayat 18. Tuan-tuan boleh balik tengok Az-Zariyat ayat 18. Allah kata apa?
wabil ashari hum yastaghfirun, dan mereka itu memohon keampunan. Yakni dalam surah Az-Zariyat ayat 18 ni Allah kata apa? Dan mereka beristighfar kepada Allah. Allah sebut, Allah kata mereka beristighfar kepada Allah di waktu sahur. Itu dalam Quran, tu dalil dia dalam Al-Quran. Kata Al-Imam Ibnu Kathir. Ibnu Kathir kata, qala Mujahid wa ghairu wahid yusalluna wa qala akharun qamu al-lail wa akharu al-istighfar ila ashar. Kama qala ta'ala wal mustaghfirina bil ashar. Ali Imran ayat 17. Fa in kana al istighfar bis salati fa huwa ahsan. Ibnu Kathir kata, dia bawa perkataan di kalangan ulama-ulama tafsir seperti Mujahid daripada kalangan tabi'in. Dia kata apa? Dia kata maksud mereka beristighfar kepada Allah pada waktu sahur itu, mereka bangkit salat, yakni salat malam. Kemudian mereka salat dan mereka mengisinya dengan ibadah. Akharu, mereka lewatkan, maksudnya mereka bangkit tu, mereka salat, mereka baca Quran, mereka buat ibadat apa semua, mereka lewatkan sehingga kepada waktu sahur dengan istighfar. Jadi bila kita bangkit tu, kita boleh semayang tahajud. Lepas tu kita mayang apa lagi? Kita mayang witir. Sekali saya nak sebut sikit doa yang Nabi baca masa dalam semayang witir ketika sujud. Tuan-tuan amal, tuan-tuan bisa dengar tak? Allahumma inni a'udzubika min sakhatik wa bimu'afatik min uqubatik. Kan Nabi baca kan? Anta kama athnaita ala nafsi tu. Saya tak akan baca. Nabi baca ketika ketika salat witir. Aisyah cerita, satu malam dia terjaga di tengah malam, di hujung malam, dia cari Nabi, kaki Nabi terpacak. Apa makna terpacak? Sujud lah. Kaki kita terpacak tak? Tak tahu. Dia raba kaki Nabi terpacak. Dan dia dengar Nabi baca doa tu. Kita baca lah ketika salat malam, salat witir. Sebahagian fuqaha ada salat witir. Tak apalah. Okey. So dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala sebut mereka beristighfar di waktu sahur. Nampak? Okey. Kemudian kita juga disokong oleh satu lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga sebut tentang waktu sahur. Idza madha syatrul lail aw thuluthahu yanzilu Allah tabaraka wa ta'ala ila as-sama'id dunya fayaqul. Ini juga tentang kelebihan waktu sahur. Saya kempen waktu sahur. Pasal apa? Pasal kita nak masuk Ramadan. Kita punya dia panggil kiraan kita tu, tujuan kita tu Ramadan. So kita peringat sahabat-sahabat kita, diri kita, keluarga kita tentang apa kita nak buat. Nombor satu sekali waktu sahur. Daripada Abi Hurairah hadis ni, dia kata Nabi SAW bersabda, apabila telah madha telah berlalu syatrul lail, separuh malam, au thuluthahu, atau 1/3 akhir. Sebab itu malam ni kita bahagikan 3 bahagian. 4 jam yang pertama, 4 jam yang kedua, 4 jam yang ketiga. Itu cara dia. Pasal 12 jam satu malam. Kalau ada 1/3 ni maksud 12 bahagi 3. Satu bahagian ada berapa? 4. Okey, kita ambil maghrib pukul 7.30. Sebab malam ni bermula waktu maghrib. Malam ni bermula waktu maghrib 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30. Itu 1/3. 1/3 apa?
awal lah. Jadi siapa yang makan sok pukul 12, pukul 11, pukul 10, balik tarawih, kan? Dia tak ada apa mak. Ada lagi mentabak. Ni Umar aku nak makan sok siap-siap. Yang ni dia panggil 1/3 awal bang. Tak aci, tak kira sok. Sekali aku akan tak tahu mangkit, payah nak mangkit pula ni. Tak apa, bukan tak boleh makan, boleh, tapi dia tak termasuk di dalam makna sahur. Dia tak dapat, dia terkeluar daripada kelebihan fadilat ganjaran yang dijanjikan untuk orang sahur. Dia boleh makan, boleh, jangan tak bagi makan pula. Dia tak ada apa-apa nak makan, dapur tutup dah bang. Sat lagi tunggu 1/3 akhir malam, pesah lain. Jamulah, tapi sat lagi kita mengkit lain. Pasal kita nak ambil fadilat tu. Fadilat tu hanya diiktiraf pada 1/3 akhir malam. Lepas tu 4 jam yang kedua tu, pasal itu bila kita balik kita tidur. Lepas kita tidur, tuan-tuan, kalau amal, nampak lah, Islam ni, saya pun gagal juga lah, banyak kali juga gagal. Islam ni, Nabi suruh kita makan awal tau. Disiplin orang Islam ni, Nabi suruh kita makan awal. Apa dalil dia Nabi suruh kita makan awal? Orang Islam ni patut makan sebelum maghrib. Hadis, apabila idza hadratit ta'am wa idza hadratil, dalam sebagian riwayat asya makan malam, dinner, wa uqimatil isya, ataupun isya, sembahyang isya lah. Apabila orang kumandangkan, qamatkan mayang isya, orang hidang makanan, kita fabda'u bil isya, kita makan dulu. Antara faedah yang boleh kita ambil, Nabi suruh kita makan malam awal. Dan dalam kita duk dengar yang apa dia panggil pakar usus ni duk cerita, bagusnya kita makan awal. Dia dua benda, makan ni dua benda. Pakar usus, bukan pakar hadis. Pakar usus kata untuk menjaga kesihatan perut dan juga kesihatan badan ni dua benda. Dua benda berkaitan dengan makan ni. Rukun makanan ni dua. Bukan rukun nikah. Rukun nikah 5, rukun makan 2. Apa dia? Nombor 1, apa yang kita makan. Yang kedua, bila kita makan. Dua benda ni. So, agama ajak. Tengok, kita makan buka puasa bila? Kita buka puasa maghrib. Bila kita makan awal, makanan itu diproses. Dan kita tidur. Dan tengok kita mangkit makan bila? Kita mangkit makan awal. Nampak? Agama atur lah. Tapi law ni bagus juga lah, COVID. Habis kuliah pukul 9.30 dengan mayang isyak. Dia hidang apa? Gulai daging. Lepas tu kalau kita tak makan, kami masak ni ustaz, oi kena makan lah. Makan sikit, awak tak ni ke kan, duk buat kecil hati pula, amboi awak tak sudi ke makan, tambah balik tak ada siapa pergi duk jogging kat stadium lah. Balik sampai rumah pukul 10.30, boom lena. Elok amal cukup 40 pi. Banyak lah no ustaz-ustaz, imam-imam mati awal. Banyak. Tak ada 40 mati. Mengalah amalan makanan tu tak bagus. Itu orang Islam. Ni kita duk cakap apa? Tumpang duk hidup tibai lah. Lagi duk boleh makan dak. Pasal Nabi sebut. Nabi kata siapa-siapa yang makan sampai merosakkan diri dia, menyebabkan diri dia merana, wa inna li nafsika alaika haqqa. Nabi kata untuk diri kamu ada hak. Maksudnya kita kena jaga. Tak boleh sengaja kita bagi penyakit. Tak boleh kita memudaratkan diri kita. Tak boleh kita membuat sesuatu yang diri. Pasal Nabi kata wa inna li nafsika, diri hang ada hak yang hang kena buat elok-elok. Tunaikan. Pasal itu tuan-tuan, ni bukan kita cakap kosong, ni bukan motivasi kosong, ni ada sandaran daripada hadis. Okey, itu satu. So sekarang ni Nabi sebut apa? 1/3 akhir malam. Yanzilullahu tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala turun ke langit dunia.
Ini sesuai dengan sifat Allah, macam mana dia turun apa semua, kita tak payah bahas lah. Allah turun, dia kata dia turun. Tak payah kita duk bahas. Kalau dia turun belah kangap, dan kalau dia nak turun belah Ustaz pula. Sebab ada orang dia bila dia faham Tuhan macam faham dia masalah. Dia tanya, malaikat ni ada berapa tau malaikat maut berapa? Dan nak pergi ambil nyawa sehari-sehari tu. Sebab itu apabila kita, Tuhan dia tak suruh kita fikir tentang dia. Masalah manusia bila dia fikir tentang Tuhan, dia akan jadi macam dia. Pasal itu tuan-tuan tengok, apabila manusia, bukan kita orang Islam tak boleh fikir tentang Tuhan. Dia tak boleh fikir, dia tak boleh bayangkan Tuhan tu. Tuhan tu tak sama dengan makhluk. Cuba tuan-tuan tengok, sebahagian orang depa buat Tuhan kan, buat tokong kan, buat apa, berhala. Macam mana? Macam depa. Kita tengok berhala ni, lepas tu kita tengok geng-geng dia. Perut boncik, mata sepek, kulit sama. Pasal apa? Pasal dia tak boleh fikir luar daripada benda yang dia nampak. Pasal tu Tuhan tak boleh dibayangkan. Pasal tu antara benda yang agama larang dia, membayangkan Tuhan. Macam mana Tuhan ni ya? Jadi tangan banyak, hidung ni, kepala ni lagu ni. Pasal apa? Pasal dia tengok hak tu dan dia bayang Tuhan pun lagu tu. Pasal tu Nabi kata jangan bayang Tuhan dan jangan khayalkan Tuhan tu macam mana. Tuhan tak sama. Tuhan pun habaq dah kat kita siap-siap. Laisa kamithlihi syai'. Dia tak sama. Jadi dia turun sesuai dengan sifat dia, cukup. Okey, nampak? Poin dia apa? Poin dia, Tuhan kata hal min sa'il yu'ta. Siapa yang minta waktu tu, time dia turun tu, 1/3 akhir malam tu, dia akan bagi. Dia habaq. Boleh nak minta tengah hari, boleh. Nak minta pukul 12 boleh, pukul 4 boleh. Tapi dia habaq waktu yang paling dia terima, waktu bila? 1/3. Kita tuan-tuan adalah berurusan sikit dengan orang-orang tertentu kan. Dia habaq kata kalau nak jumpa saya ada di sini pukul ini. Kita akan pi waktu dia habaq tu. Usaha nak pi pasal waktu tu dia kata mai waktu ni saya ada di sini, saya akan sign ke, saya akan bagi ke apa ke. Kita pi waktu tu. Pasal dia habaq. Itu urusan hidup dunia dengan orang. Ni Allah habaq. Kemudian Allah kata lagi, bukan setakat sa'il, hal min da'in. Siapa-siapa yang doa, whatever, apa sahaja yang dia minta, doa dia, ayu doa apa sahaja, yustajabulah, dia akan mustajab. Tuan-tuan, takkan kita nak syarah lagi. Dia kata saya mangkit dah Ustaz, time tu kena dah. Tapi saya duk nampak macam tak boleh juga. Kita nampak macam tak boleh. Sebenarnya Tuhan dah jawab dah. Betul tak? Tuhan dia jawab cara dia lah. Bila kita bangkit, dia kata dia akan bagi. Hampa minta, dia akan bagi. Dia bagi. Salah satu sebab yang tak dapat tu pasal tu, dia kata saya bangkit dah. Lama dah duk bangkit. Tengah malam doa, tapi sampai kelar saya tengok tak boleh juga. Pasal tu tak boleh. Pasal dia su'udzan, dia sangka buruk. Nampak? Pasal Tuhan dia jawab ada 3 cara kan. Satu, dia bagi apa yang kita minta. 2, dia tukar sebagai menyelamatkan kita daripada musibah. Yang ketiga, dia taruh sebagai pahala. Duk banyak kali dah jawab, duk banyak kali dah cerita. Satu orang bapa, dia mai jumpa saya. Dia kata dia dah kecewa dah dengan anak dia. Dia mai jumpa saya, dia bagi tahu. Dia kata dia kecewa dah dengan anak dia ni. Tak tahu nak buat apa dah. Hantar pergi mengaji, lari balik. Berkawan dengan orang apa semua. Dia suruh saya pergi bercakap lah dengan anak dia. Saya kata doa lah. Doa banyak-banyak. Dia kata doa dah banyak. Banyak kali dah doa. Sampai dalam sujud pun doa. Tapi tak berubah-berubah. Saya kata, lah hati lah. Tak maulah dia pun duk kongsi. Nanti. Tu dia sebab pasal apa anak dia tak berubah. Pasal dia isti'jal. Dia kalut. Tengok dia kalut. Tengok ayat dia. Dia kata doa habis dah.
Nak sujud berdoa tayak habis dah. Tak jadi-jadi. Tu kalut lah tu. Kan? Apa makna kalut? Apa makna kalut? Doa akan mustajab selagi mana dia tak kalut. Dia ni kalut tak? Dia kalut. Apa tanda dia kalut? Dia doa sekali, dia doa 2 kali, lepas tu dia tanya, Tuhan, tak ada apa pun? Tu kalut lah. Lepas tu dah dia tengok tak ada habuan, tak ada hasil. Tuan, dia takut tengok hang tak mangkit lah. Macam mana ustaz kata? Mangkit, aku mangkit. Keluar mai keputusan, boleh kawan tu. Keluar mai tender, boleh kawan ni. Tak payah bangkit dah. Kan? Nah, ini. Kan? Tuhan mungkin nak tahu benda besar untuk dia. Tapi dia kalut. Musa doa, Nabi Musa doa. Tenggelam Firaun berapa tahun saya sebut tuan. Nabi Musa doa sebelum hari Firaun tenggelam tu berapa tahun? 40 tahun. Sabar tuan-tuan. Kan? Ada geng mana atau menang? Tak boleh contoh menang. Okey. Sambung boleh. Okey. Kemudian ni saya nak sebut yang nombor 3 ni. Dia kata apa? Allah kata, hal min mustaghfir yughfaru lah. Siapa-siapa yang istighfar waktu tu, siapa-siapa yang istighfar waktu tu, waktu sahur tu, waktu yang 1/3 akhir tu, yughfaru lah, diampunkan. Azan. Sekali saya habis sikit hadis ni dan kita buat kesimpulan. Allah Ta'ala a'lam. Sampai bila tempoh masa diberikan? Hatta yanfajira as-subh. Hatta yanfajira as-subh. Sehinggalah masuknya waktu subuh. Time tu. Sebab itu penting. Mungkin kita kata tak apalah ustaz, kalau kita tak sempat malam ni, esok masih ada. Kerana Tuhan turun setiap malam. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila as-sama'id dunya. Tuhan turun setiap malam. Ya, betul. Tapi Quran kata apa? Quran kata, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Quran sebut benda ni. Quran ingatkan kita. Al-Quran menyatakan, wa ma tadri, tidak ada sesiapa pun di kalangan kamu yang mengetahui madza taksibu ghada, apakah sempat untuk dia bangun hidup esok. Ghadan. Kan tuan-tuan yang duk puasa nawaitu saumaradin tu. Ghadan, esok. Sebab itu kalau kita terlepas peluang ni, kita nak bangkit malam ni, kita kata hari ni hari Ahad, kita terlepas peluang akhir malam Ahad ni, esok Isnin. Benda yang Tuhan kata tak ada kepastian. Lepas itu kata Abdullah ibn Umar, idza amsayta fala tantadhir as-salah. Apabila hang hidup di waktu petang, jangan tunggu esok. Wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Kalau kita hidup sempat waktu pagi, kita jangan tunggu sampai petang. Okey. Kemudian tuan-tuan, kita quote 2 imam besar di dalam ilmu ni, antaranya Ibnu Hajar. Dia sebut panjang lah, saya nak sebut sikit. Dia kata waktu sahur ini, dia sebut diberikan keberkatan dan kelebihan. Why? Sebab apa? Ibnu Hajar kata banyaklah disebut itu sebab-sebab dia, tapi saya nak sebut yang kita punya kaitannya. Dia kata kerana pada waktu itu ruang untuk berzikir. Dia sebut ruang untuk berdoa. Ibnu Hajar kata yang hebatnya sahur itu kerana ada ruang untuk berzikir, ada ruang untuk berdoa. Maksudnya peluang zikir waktu tu, peluang doa waktu tu, dan itulah waktu yang mustajab doa. Jadi dia sebut besarnya waktu sahur itu. Kenapa? Tuan-tuan kena tahu tau,
besarnya satu-satu waktu ni kerana berhimpun padanya ibadat. Pasal itu tuan-tuan, hari raya Aidil Adha lebih besar daripada hari raya puasa. Pasal apa? Raya Aidil Adha tu, raya haji, raya kurban tu lebih besar daripada raya puasa. Pasal apa? Okey, cara kita nak ukur besar tak besar tu. Kalau kita tanya orang, raya mana yang besar? Raya puasa lah meriah. Dia kira meriah, dia kata puasa sebulan. Raya haji kan ada apa-apa. Raya haji ni untuk orang pergi haji. Dia mazhab mana? Raya haji ni untuk orang pergi haji. Pasal tu kita nampak orang kita cerai sikit. Mai datang raya korban ni cerai. Dia tak semangat tengok. Raya puasa dia tokak tirai. Sekali orang KL tak tahu pula, tukar langsir. Dia pun kata, pasal itu bahasa pun kena belajar. Dia kata poleh kata langsiak. Cermat hang ni lebih poleh pada poleh pula. Kita tak panggil langsiak. Langsiak tu hantu raya. Terai. Tengok semangat kita, persediaan kita. Taklah salah. Awak haram dosa ke? Tak salah. Tapi semangat kita. Walah kalau kita ukur. Tengok Aidil Adha. Aidil Adha. Ada apa? Kita ada puasa Arafah. Kita ada apa lagi? Kita ada salat hari raya. Kita ada apa? Korban, takbir. Raya puasa ada apa? Raya puasa tak ada korban. Raya puasa tak ada haji. Tengok, ibadat haji, ibadat sembelihan, ibadat salat, ibadat puasa, semua ibadat tu berhimpun pada apa? Pada hari raya korban, pada hari raya Aidil Adha, pada hari tasyrik. Apa saya tu besar. Tuan-tuan nak tahu besar tak besar ni, berapa banyak ibadat duk dia. Tu dia jadi besar. Itu cara nak ukur besar. Nak banding dengan raya puasa hanya ada dua ya, iaitu salat dengan puasa. Okey, bahkan tengok raya Aidil Adha 4 hari kita tak boleh puasa. Raya Aidil Adha dan 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13. Raya puasa apa? Sehari je. Lepas esoknya kita dah boleh puasa. Takbir pun raya puasa takat sembahyang raya ya. Lepas tu dia dah tak ada apa, COVID ni takbir pergi lohong tak boleh. Tak boleh. Tapi raya tengok, raya korban berapa hari? Sampai hari ke-13 besar tu. Tahun ni kita ubah sikit. Raya puasa pun kita sambut, kita besarkan Allah. Raya korban kita besarkan lagi. Salah satu cara nak besarkan tu apa dia? Kita pakak-pakak buat korban. Duit tuan-tuan kan pergi mana? Saya tak pergi berjalan. Nak pergi jalan tak pergi. Duit apa duit? Duit orang paling banyak ni. Ada satu lagi pahaman saya saja nak ambil lah kesempatan ni. Nanti kita sebut lagi. Ada orang dia faham korban ni untuk dia sekali seumur hidup. Lepas tu kita tanya tak buat haji? Buat dah dulu. Bila? Lepas-lepas pencen tu saya beli seekor lembu. Saya buat dah. Betul lah. Cukup lah sekali. No. Every year. Setiap tahun. Kalau mampu. Tapi kita tanya haji, tak buat? Tak buat. Haji tak buat? Tak buat. Tengok dia balik masjid, naik kereta baru. Plastik tak buang ni. Haji? Dia kata ada rezeki lebih sikit. Senang nak main masjid. Main pun jarang-jarang. Kita kena jaga tuan-tuan. So, kita kempen umat Islam tahun ni, azam. Mula daripada ni, kita himpun untuk buat satu keluarga sekok kambing. Sekok. Azam. Baru kita jadi orang mengaji, baru kita jadi orang yang beramal. Kita berusaha buat. Boleh? InsyaAllah. Tak ada alasan lah. Tak apa kita bagi orang lain buat dia. Lagi teruk, ini bukan wajib, tak buat pun tak berdosa. Dah, ini sunnah. Nabi buat setiap kali. Ada peluang dia buat. Maka kita berazam untuk buat. InsyaAllah. Okey. Jadi kata Al-Imam Ibnu Hajar, waktu itu mustajab doa. Nampak? So kita ambil peluang tu. Yang kedua, kita ambil perkataan Al-Imam An-Nawawi.
Al-Imam Nawawi kata apa? Al-Imam Nawawi kata seseorang itu patut mengambil berat galakkan bersahur ni. Dia kata pada hadis yang menunjukkan galakkan untuk bersahur, ulama bersepakat bahawa bersahur itu adalah suatu yang sangat digalakkan, walaupun dia tidaklah kepada wajib. Kerana nak membezakan kita dengan ahli kitab, nak memberi kekuatan kepada badan kita, banyaklah dia sebut. Cuma yang menarik dia kata apa? Ditambah pula, ni kata An-Nawawi, ditambah pula perbuatan kita bangun pada waktu sahur itu, kita berzikir, kita berdoa pada waktu yang sangat mulia, waktu yang diturunkan rahmat, waktu yang dimakbulkan doa, dan waktu untuk istighfar. Tu Nawawi sebut tadi ni satu-satu. So tuan-tuan, sangat rugi kalau kita tak ubah style kita bangkit sahur. Last tuan-tuan, saya nak kongsi dengan tuan-tuan satu doa. Saya takut kita tak ada kesempatan. Tuan-tuan tolong, nanti tuan-tuan nak semayang tarawih, nak semayang witir kan, pasal tu saya kongsi time ni, pasal nanti tuan-tuan nak guna, lah mungkin tak guna kan, mungkin tuan-tuan tak tahu bila nak baca, naknya boleh je baca, tak ada masalah, doa Nabi, apa salahnya. Cuma Aisyah kata dalam hadis riwayat Muslim, satu hari aku kehilangan Nabi pada satu malam, lalu aku mencari Nabi. Rumah Nabi kelam, rumah Nabi gelap, rumah Nabi gelap. So dia raba. Tangan Aisyah ni tersentuh perut kaki Nabi. Perut kaki kat mana? Perut kaki. Ini perut kita. Perut tangan ni perut tangan. Kan? Ni belakang tangan, ni perut tangan. Perut kaki tak perut kaki ya. So dia kata dia terpegang tapak kaki. Bila terpegang tapak kaki dalam semayang, bila pegang tapak artinya dalam posisi apa? Posisi apa? Sujud lah. Dia kata kedua-dua telapak kaki Nabi ditegakkan. Nabi membaca di dalam sujud. Oh, ni cantik. Kalau tuan-tuan boleh semayang tahajud tengah malam, tuan-tuan boleh semayang witir tengah malam, tuan-tuan baca doa ni dalam sujud, the best. Sangat hebat. Makna dia kalau kita dengar Allah. Nabi kata, Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan redamu, min sakhatika, daripada marah, daripada kemurkaan engkau. Dalam salat, dalam sujud itu, Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatika. Tak apa tuan-tuan, tak dapat nanti kita edarkan. Masjid ambil kat saya, nanti saya bagi edarkan. Baca. Dan 2 minggu lagi tuan-tuan hafal. Takkanlah dalam ni pun nak bawa kertas, nak sujud. Ustaz tengok noh. Nak hafal lah, pasal nak baca dalam sujud, nak baca dalam sujud kena hafal. Takkan tuan-tuan nak pelekat di sejadah tu? Tak apa Ustaz, saya pelekat di sejadah. Kita kena hafal lah. Dia kata tak boleh pi dah Ustaz weh, main kepala tua ni. Doa boleh insya-Allah. Azam baca banyak kali lekat lah kan. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik. Nombor 2, rangkap 2. Dan dengan kemaafanmu daripada uqubatik, siksaanmu. Nampak? Ya Allah, aku berlindung dengan redamu dari murkamu. Aku berlindung dengan kemaafanmu. Allahumma innaka afuun. Tuhan ni maha pemaaf, maha pengampun. Daripada apa? Uqubatik, daripada siksaanmu. Aku tak nak ya Allah. Aku berlindung dengan kemaafan. Allah maha pemaaf. Pasal tu Aisyah baca kan, innaka afuun, engkau maha pemaaf. Okey. Kemudian tuan-tuan, wa a'udzubika minka. Ni lagi dalam ni. Aku berlindung dengan rahmatmu dari hukumanmu. Okey tuan-tuan, apa maksud wa a'udzubika minka? Aku berlindung denganmu daripadamu.
Aku berlindung bika denganmu, daripada minka, daripadamu. Apa maksud dia? Banyak syarahan dia. Saya nak ambil sikit ya. Maksudnya Ibnul Qayyim lah yang paling cantik sekali, dan banyak lagi yang sebut. Dia kata apa? Bila kita kata wa'a'udzubika, nombor satu kita kena ingat, tidak ada zat, tidak ada tempat kita minta berlindung melainkan hanya Allah. Daripada apa? Daripada siksaan dia. Dan tuan-tuan, apa lagi maksud dia? Cantik. Kalau Allah nak azab, tidak ada siapa yang boleh selamatkan. Yang boleh menyelamatkan kita siapa? Allah. Pasal itu kita kata, ya Allah, aku berlindung denganmu. Hanya engkau yang boleh menyelamatkan aku. Pasal itu tuan-tuan, iman kita apa? Kita bukanlah jenis berani tak kata wahala, tapi kita punya akidah ni insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan, apa dia? Kalau Tuhan selamatkan kita, tak ada siapa boleh buat apa-apa. Tapi kalau Tuhan, pasal itu wa'a'udzubika minka, ulama kata hanya Tuhan saja yang boleh menyelamatkan kita. Sebab itu Nabi kata dekat Ibnu Abbas, "Lau anna hadhil ummah law ijtama'at an yadurruka bi syai'in lam yadurruk." Ini akidah. So jangan duk takut bomo. Bomo gempak sikit, aku hantar hang jaga. Hantar mai. Aku hantar balik. Ini takut, dia kata, ustaz, macam mana ni dia nak buat bagi orang tak nampak kedai saya? Oh. Orang yang dia takut dengan manusia ni, apa makna dia? Orang yang takut pada perbuatan manusia ni, dia nak buat kat saya, dia nak santau saya, dia nak buat bagi lingkup, dia nak buat bagi saya muntah berdarah. Kita orang Islam ada Tuhan. Tak boleh ustaz, dia pakai bomo. Bagi tahuan sikit, takkan bomo sial lebih pada Tuhan. Ada orang ajak saya bomo sial. Pasal itu saya yang jenis tok bomo ni kali pakai semua ni. Kan? Kita tak habaq, kita tak kata memang sihir ada. Dia boleh buat sihir kat kita. Tapi tuan-tuan, kalau Tuhan tak izin, tak jadi. Nah, nampak? Tak tahu esok dia muntah betul. Apa dia? Mungkin keracunan makanan. Dia takut kan tuan? Takut. Ada yang kata, ustaz, kita kena pergi cari bomoh juga no. Jangan. Doa. Lepas tu last kali Nabi kata apa? La uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Cantik ayat ni, susunan. Pasal itu doa Nabi ni, zikir Nabi ni, kita tak akan boleh jumpa. Perkataan Nabi ni cantik. La uhsi sana'an 'alaika. Aku tidak mampu untuk nak menghitung pujian kepada, aku tak mampu nak puji engkau ya Allah. Kita puji Allah macam mana pun tak akan padan dengan pujian kita pada Allah. La uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Kita puji Allah, kita sebut kebesaran Allah, tidak akan padan dengan kedudukan Allah. Lah kali Nabi kata apa? Anta kama athnaita, engkau seperti mana yang engkau puji diri engkau sendiri. Itu saja yang paling layak. Kita sebut subhanallah ratus juta bilion kali pun tak akan padan dengan kebesaran Allah. Anta athnaita kama athnaita ala nafsi. Lah kali Nabi kata, engkau seperti apa yang engkau puji diri engkau. Tuhan saja yang layak. Artinya kita puji, kita sebut tidak padan dengan kebesaran Allah. Kita baca bila ni? Aisyah kata Nabi baca bila? Ketika sujud di dalam salat malam. Kalau tuan-tuan nak baca semayang, dan semayang pun boleh, lepas semayang pun boleh, anytime lah, pasal dia doa. Mudah-mudahan tuan-tuan sedikit tips dan juga poin-poin yang saya bagi ni adalah bekalan untuk tuan-tuan masuk bulan Ramadan dengan panduan Nabi SAW. Tapi bukan kata ni tuan-tuan kena tambah lagi lah. Kena dalam bulan-bulan macam ni hari-hari tak sampai sebulanan ni, 2 minggu, murajaah.
ulang kaji tajuk-tajuk berkaitan salat malam, salat witir, salat tarawih, amalan Nabi bulan puasa, murajaah. Bila kita masuk nanti, kita masuk dengan ilmu, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pihak